Sampai kepada dan yang kedua, hidupkan juga dalam dirinya tugas kedua ibu bapa terhadap bayi. Baik. Tugas ibu bapa terhadap bayi adalah menjadi satu tugas yang penting, bahawasanya kedua ibu bapa itu hendaklah memelihara anaknya dari segala hal yang boleh mengeluarkan anak itu daripada batas fitrah. Anak kita lahir dah, tiap-tiap anak lahir dalam keadaan fitrah sehinggalah mak bapaknya Yahudikannya, Nasranikannya atau Majusikannya. Setiap anak lahir fitrah dan fitrah ini perlu dikekalkan. Sampai bila? Sampai mati. Sampai anak dia boleh menanggung diri sendiri, menjaga fitrahnya, kemudian jaga kesucian itu sampai dia meninggal dunia, sampai terbentuk fitrahnya. Pasal apa? Nak dicorak anak itu dengan corak keislaman, nak dicorak anaknya itu dengan corak ketakwaan, nak dicorak anaknya itu dengan corak orang-orang salih. Tapi kalau ditercorak dengan keyahudian, kenasranian ataupun kemajusian, tak boleh corak yang lain, tak boleh nampak pada anak itu. Kalau kita corak sekalipun setelah anak itu terpengaruh dengan keyahudian atau kenasranian atau kemajusian, maka tetaplah anak itu nampak belangnya. Kita dah keyahudian, kenasranian, dapatlah belangnya. Fitrah ni kena jaga sampai anak tu akil baligh, sampai dia dewasa, dia dah boleh sendiri dengan berdikari dengan ketakwaannya. Dia pandai-pandailah jaga diri dia dalam keadaan fitrah sampai dia mati, ya. Anak dalam keadaan fitrah. Sehingga mak bapaknya Yahudikannya, Nasranikannya atau Majusikannya. Yahudikannya iaitu perkara-perkara materialistik, kebendaan. Kita orang kaya sekalipun tak boleh belikan anak kita benda mewah. Kita orang kaya sekalipun, anak kita salutkan emas punya banyak. Kita masih orang kaya pun anak kita sepatu sekolah belikan dari baby, ya, dari baby. Baby Scottnya tu, tempat katil budaknya tak boleh beli pakai sepupu punya ke second hand punya, tak nak. Mesti nak yang baru, mesti yang cap England punya. Masih kecil-kecil anak kau dari kecil materialistik kan. Selimutnya saja tak cukup daripada kedai-kedai parit raja, mesti daripada mother care umpamanya lah, ya. Semua kebendaan sudah Yahudikan anakmu. Kenasranian hiburan, dengarkan anak kita alat-alat muzik, tak boleh dengar Quran dia. Tak boleh dengar Quran. Nanti kita tengok later part of the life, kalau kita baca kitab Imam Haddad, hati tu kena dipelihara, kena dikosongkan daripada ingatan yang angan-angan yang kosong pun tak bagus. Sebab kalau ingat-angan yang kosong tu, kita dah terbiasa otak kita dengan mingat yang kosong-kosong, yang angan-angan, itu boleh hinggap padanya macam-macam penyakit hati. Cinta dunia boleh hinggap, riak, ujub boleh hinggap. Macam mana otak nak dikosongkan? Dari muda, dari kecil, dari baby, dikosongkan daripada perkara-perkara yang nonsense ini, perkara yang bukan-bukan. Yahudian ialah kebendaan. Kenasranian adalah hiburan. Anak kita jangan biasakan dengan muzik-muzik, anak kita jangan biasakan main-main. Allah, ni semua kita ni cakap ni semua adalah membongkar kesilapan diri kita bersama, ya. Anak kita masih kecil-kecil, belikan dia mainan-mainan, sangkut dekat buayannya, sangkut dekat katilnya, bunyi ting 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 ting, muzik-muzik. Kenapa budak tu nak dikasih muzik-muzik? Tak ada perlu, twinkle twinkle little star. Dah dihiburkan budak tu dari kecil semua itu dengan alat-alat muzik yang begitu semua tu. Semua tu kenasranian, kemajusian, khurafat. Jangan-jangan nanti ada jin minta Datuk Nenek tumpang lalu. Tu semua tu, ya. Tu semua tu baca auzubillah, baca al-falaq, baca an-nas. Jangan ajar anak kita yang bukan-bukan. Anak kita nak sekolah, bekalkan paku, bekalkan apa, jadi tak kena kacau dengan hantu semua. Bekalkan dengan ayat kursi, bekalkan dengan zikir-zikir, insya-Allah anak kita tak kena gangguan, ya. Jangan kasih memajusikan sampai anak tu dewasa. Itu fitrah nak kena jaga. Jangan ajar anak kita bukan-bukan. Termasuklah keyahudian, kenasranian dan juga kemajusian ialah cara pakaian dia. Anak kecil-kecil, anak kita dah belikan baju koboi. Anak kecil-kecil dah belikan baju Superman. Superman tu apa? Wayang gambar, kedustaan orang kafir. Orang boleh terbang, semua khayal dan leka semua itu. Allah, ini semua cerita kita, ya. Semua cerita kita. Dah belikan baju Spiderman, semua tu kan hiburan semua tu. Hiburan dan juga kelalaian semua tu. Dah dicorakkan anak kita. Jangan sampai kalau para habaib dulu daripada keluarga Al-Junaid pun larang anak-anaknya pakai pakaian orang putih, pakai seluar, pakai apa. Sebab kalau kau ikut pakaian mereka, kau akan terikut akhlak dan cara mereka. Kita sekarang
Anak kita kecil-kecil dah mula pakai pakaian yang macam-macam pesen. Allah, ini semua kesilapan kita. Itu semua nak menjaga fitrah. Kenapa kita nak corakkan dengan corak Islam, corak iman, nak dia ayat, nak hafal ayat, nak dia hafal hadis, nak dia hafal hukum, nak dia hafal taqwa, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri dia senantiasa. Kalau dah cemar dia tak boleh. Dah cemar tak boleh. Ibarat kain putih, biarlah putih saja. Kerana apa? Nanti belakang hari nak dicorak dengan batik. Nanti belakang hari umpamanya nak ditekat dengan tekat manik umpamanya. Tapi kalau dah bercorak dengan corak yang bukan-bukan, kau tekat macam mana, kau cat batik macam mana sekalipun, bayangnya masih nampak belakang. Jadi kena remainkan anak kita fitrah sampai dia dah tercorak corak Islam yang betul-betul, dah tercorak, kemudian dah terukir, dah tertekat, dah terpahat, barulah anak kita tu sampai bila-bila insya-Allah dengan corak keislamannya. Baik. Daklah keduanya juga mengambil berat tentang pemeliharaannya, bersungguh-sungguh dalam asuhannya. Pemeliharaannya, jaga baik-baik anak kita, jangan dalam rumah ada suasana-suasana yang tidak bagus, ya. Suasana-suasana yang tidak bagus dalam rumah kita, ya. Kemudian bersungguh-sungguh dalam asuhannya. Minta maaf, jangan asuhkan dia dengan tempat orang-orang yang tak baik. Masuk babysitter apa semua, cari makcik tukang jaga pun tengok makcik tu macam mana. Masuk dekat tempat rumah asuhan kanak-kanak, segala macam-macam budak ada dekat dengan kawan anak kita. Segala-gala budak berkawan dengan anak kita, ya. Segala-gala budak berkawan dengan anak kita. Segala-gala muzik dia ajar tepuknya tangan anak kita. Allah, semua itu. Budak baik, budak tak baik semua bergaul dengan anak kita. Kadang kita nak, tak nak tadika Melayu, nanti anak kita kurang cemerlang. Masuk tadika yang beraneka jenis bangsa dalam situ. Ada budak Keling, ada budak Cina kecil-kecil, anak kau dah pandang muka-muka orang kafir. Allah, maknya pergi kerja anaknya, seberapa daya cari keluarga Islam yang baik. Kalau jagakan. Ya perlu maknya berarti kerja dulu rumah, jaga anaknya. Sayang gaji besar, lagi besar gaji untuk jaga anak kau, punya tanggungjawab daripada dapat gaji mata pencarian yang tak bagus. Kesian anak kau nanti diasuh oleh orang-orang yang lain, orang yang tidak-tidak, ya. Jangan dibiarkannya menyusu kepada orang yang tidak diketahui tingkah lakunya. Tak boleh susu kepada orang yang tak bertidak, tak boleh. Hatta kakak ipar sekalipun, kalau kakak iparnya tak akhlak bagus, tak boleh disusukan. Umpamanya, ya, orang rumah kita nak ada urusan ke apa, minta izin suami, kena minta izin suami. Bang, nak susukanlah dengan adik saya. Adik dia jenis kebang rambut punya orang. Terima kasih. Walau adik dia sendiri. Apalagi susukan dengan nyonya sebelah rumah ke apa semua. Dengan aci depan semua tak boleh. Mentang-mentang kita hidup harmoni sekarang, bukan harmoni lah, saling bertegur siapa, kerjasama, bikin gardening sama-sama semua. Nyusukan anak tak boleh. Wah, you baguslah, you boleh susukan saya punya anak. Boleh, tak ada salah. Oh, na'udzubillah, darah daging jadi anak kau tu, na'udzubillah. Saking mesra sangat, dudukkan sana, main-mainkan rumah dia, bermain dengan anak dia, dia serve apa-apa semua tu. Of course lah, dia tahu anak kita orang Islam, dia serve barang-barang Islam, tapi dengan cara dia, dengan gaya dia semua tu tak bagus. Kawan dengan anak-anak yang tak elok pun tak bagus, pergaulan yang tak bagus. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dua beradik dengan adiknya. Dua-dua beradik, dia dengan abangnya, dua beradik masih kecil, jaga dalam rumah. Yang asuhnya bibiknya. Bibik tu maknanya mak saudara, ya. Bibik bukan tukang gaji, ya. Bibik tu maknanya mak saudaranya. Bininya bangsa bin Yahya yang jaga dia, yang asuh. Dari kecil, dua-dua kecil budak boy. Bibiknya yang ala asuh, yang latih. Kau dah pernah nampak Rasulullah? Belum, Bi. Belum pernah nampak Rasulullah. Kalau gitu belum rijal lagi, belum manly lagi, ya, belum manly lagi. Mesti boleh. Macam mana, Bi, nak nampak Rasulullah? Kau baca ini, kau amal ini. Kecil budak dua beradik. Bibiknya asuh sejak berapa hari aja. Bibi, kami dah jumpa Rasulullah. Jumpa nyata ke jumpa mimpi? Jumpa mimpi tak pakai. Jumpa mimpi banyak orang, nak kena jumpa nyata, ya qadha. Puanaknya diajarkan. Macam mana, Bi? Begini selang berapa hari? Bibi, kami dah nampak Rasulullah. Sebab dari kecil putih bersih, corak terus jadi. Corak jiwa cinta Rasulullah jadi, corak jiwa damba Rasulullah jadi. Dah macam mana nak mimpi jumpa Rasulullah? Hari-hari sukanya, cintanya, dambaannya es krim, dambaannya kartun. Maka mimpinya pun mimpi kartun. Begitu, ya. Maka dah dari kecil sudah nampak. Barulah anak-anak ponaan bibi semuanya rijal, dah jadi manly. Begitu, kesatria. Rijal tu maknanya kesatria, ya. Bukan maknanya lelaki sahaja, tahu maknanya kesatria. Perempuan pun boleh jadi rijal juga, ya. Baik.
Maka dua beradik ini balik belajar, tiba-tiba teringin nak masuk pasar. Tengok pasar ramai-ramai orang, dah tahu jalan sendiri. Adik, mari kita tengok pasar apa ada. Masuk pasar, orang-orang pasar macam ini anak Habib ni mana boleh masuk pasar, tempat-tempat begini orang jual beli. Anak kita jangan biasakan shopping center ya. Buat shopping center dia nampak dunia, nampak barang semuanya tu. Walau kita kaya sekalipun, anak kita sepatu sekolah apa kawan dia pakai itu dia pakai. Apa kotak pensel kawan dia pakai, anak kita lain, anak orang lain semua sepatu bata. Anak kita sepatunya umpamanya lah order daripada England. Sekarang lagi boleh dalam internet kan, boleh order ya. Kotak pensel orang semua beli dekat Parit Raja saja. Kalau Singapura namanya Popular Bookstore pun ada. Anak kita tak boleh, nak beli mesti dekat Orchard Road punya, dekat Isitan punya. Amboi, tak boleh. Kau kaya sekalipun, tengok apa budak-budak lain pakai, begitulah anak kau pakai. Bagaimana para habaib ya, anak ada daripada yang dari Singapura, yang daripada tanah Melayu kita sini semua ya. Diorang tu mewah-mewah tau. Kat Singapura ada rumah mansion semua tu, ada kedai, ada meniaga semua. Anaknya dah sampai umur berapa tahun hantar tarim belajar. Ke tarim tak ada masalah, dia boleh bawa. Kalau baju-baju anak dari Singapura semua, apa budak tarim pakai dia pakai. Budak tarim pakai baju bertampal, anak-anak mereka pun pakai baju bertampal, adatnya. Jadi kalau nak beza anak orang kaya dengan anak tak orang kaya, anak orang kaya bajunya cuma tampal 4 aja. Anak orang lain tampalnya tu kira sikit tampalnya cuma 4 je tampalnya. Anak orang tampal seluruh badan bertampal bajunya. Allah, begitu ya. Anak orang bertampal, anak dia pun bertampal. Tak mau anak dia begitu ya. Didikan, asuhan semua anak kita semua. Dari kecil-kecil dan nak kena asuhkan anak-anak kita semua. Asuhan susunya tak boleh nyusukan sembarang-sembarangan ya. Sangkingkan tak dapat susu ibu yang bagus, kasih minum susu lembu. Susu lembu dapat khasiat pada badan, tapi tak ikut akan fi'il dan kelakuan. Susu manusia dapat mengikut fi'il dan kelakuan. Sebab penyusuan yang tidak baik itu akan meninggalkan kesan yang buruk kepada tabiat anak itu di kemudian hari. Demikian maksud dari sebuah hadis. Hendaklah keduanya berusaha untuk menanam perasaan cinta terhadap syiar-syiar agama di dalam hatinya, dan perasaan menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini untuk anak-anak kita ya. Syiar-syiar agama, kalau selawat-selawat Nabi, selawat nak Nabi ni tengok gambar, ini makam Nabi Muhammad paling baik, Nabi Muhammad paling gini. Tunjuk, ini nampaknya orang saleh, ini Habib Omar, ini kiai, ini tunjukkan. Jadi dia suka, ini orang baik, Rasulullah suka. Dia ajar orang, dia nanti tempat dia tinggi dalam jannah nanti. Kita belajar dengan dia, kasih dia cinta syiar-syiar Islam. Majlis Maulid ni kenapa? Hari jadi Nabi, kita kena happy. Kenapa tiap-tiap minggu ada hari jadi Nabi? Tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari Nabi ingat kita. Takkan kita seminggu kali tak ingatkan Nabi, selawat atas Nabi, sebut ini majlis sini. Jangan sebut nampak anak tu, nak ini bid'ah, nak ini bid'ah. Engkau asyik-asyik nampak anak kau bid'ah, anak kau jadi berdebah. Allah, jadi sebut ini majlis maulid nak ini itu. Cari sebut nampakkan masjid tengah jalan, nampak madrasah. Wah, ini madrasah bagus tau, banyak abang-abang sekolah pintar-pintar, tahu baca Quran, tahu apa semua. Nampak anak kau jalan raya, nampak segala tokong apa-apa semua rumah kafir. Jangan tengok, ini tak bagus. Jangan tengok. Yang kita tunjuk, telah ya, ada gambar lembunya, ada ukir patung lembunya, ada patung macam-macamnya semua. Tak boleh. Jangan tengok, ini tak bagus. Lalu traffic light berhenti kat depan night club, betul umpamanya. Jangan tengok, ini tempat orang berdansa. Tak bagus. Jangan tengok. Jadi dia tengok, dia nampak saja dia benci. Nanti satu hari takdir dia dah besar, dia ada pegang jawatan, dia akan berusaha untuk tutup ini kilang-kilang arak ini semua itu. Kalau kau biarkan saja dah besar, dia yang mengapprovekan segala kilang arak semua itu. Na'udzubillah min zalik. Allah semua. Jadi tanamkan syiar-syiar Islam biar suka. Syiar-syiar kufar padamkan daripada hati dia, terbalikkan daripada hati dia, bencikan dalam hati dia semuanya tu ya. Hidupkan dalam dirinya semangat cintakan yang baik, perkara yang baik semua kena berikan ya. Suka mengerjakan kebajikan, sayang terhadap keluarga dan senantiasa mengambil berat terhadap mereka. Baik ya. Menghindarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, hidupkan dalam semangat cintakan yang baik. Perkara-perkara yang baik suruh beri. Anak kita dari kecil suruh sedekah. Bagi di Jumaat ekstrakan dia duit sekolah. Kalau budak yang sekolah hari Jumaat lah. Jangan lupa masuk tabung. Anak pergi sembahyang Jumaat pun kasih anak kita ekstra duit. Ini untuk kau masuk tabung. Abah kasih kau untuk masuk tabung. Dianya kita kasih RM2 ekstra. Untuk masuk tabung kita kasih lagi RM2. Abah kasih kau RM4.
Kita jangan bilang dia kasih kau RM2 untuk masuk tabung RM2. Abang kasih kau RM4, ni kau punya duit. Ada duit dah berapa sekarang? RM4. RM2 masuk tabung. Jadi dia dari duit dia masuk tabung. Kalau kita dah bilang kau RM2, tabung RM2, dia akan itu sebagai dia sekarang sebagai delivery boy saja. Kalau bilang ni kau punya RM4, suka dia dapat RM4. RM4, thank you abah. RM4. Dia tahu dah tahu duit kan, budak kan? Dah tahu duit. RM2 masuk tabung. Jadi tabung tu daripada hak yang dia dah gembira, dia seronok, masuk dalam tabung. Benda kebajikan. Dan anak kita latih ya, umur kecil-kecil gitu ya. Kalau boleh kita belikan dia mainan. Umur 3 tahun, 2 tahun dah boleh. Belikan dia mainan yang cantik, yang dia suka. Apa-apalah budak sekarang punya suka. Tak apa, belikan apa, Hello Kitty ke, T-Rex ke, lori-lori ke. Belikan apa-apa budak, belikan dia mainan, belikan. Tapi sekali-sekala dia tengah syok main, dah 2-3 hari. Budak 3 hari kan dia masih minatkan main. Budak-budak dapat mainan baru kan, yang lain semua dia taruh tepi kan. Dia main. Nanti dalam 2-3 hari dah mula explore lagi. Kalau budak boy dah tahu tayarnya boleh buka, dah tahu apa tutupnya tu boleh kopak umpamanya, dah tahu pasang balik apa semua. Dia dah minat, kalau budak girl pun dah tahu sikat rambutnya macam mana, nak patungnya semua, dia dah mula minat 2-3 hari, kasihkan orang. Sengaja ada cousinnya datang ke apa, bawa dia pergi rumah orang ke apa, kasih kawan. Dia punya kasih. Dia nangis, biar nangis. Dan jangan bilang tiaba gantikan yang lebih cantik, yang lebih mahal. Jangan, kasih. Pasal jangan belikan, sampai bila-bila jangan belikan. Lain kali belikan dia barang lain. Jadi dia tahu barang yang dia punya tu tak senantiasa dalam tangan dia. Mesti lepas daripada, kena sanggup lepas daripada tangan dia benda yang dia kasih. Train dia begitu. Train dia begitu. Anak-anak kita semua masih kecil, lepaskan, ambil, kasih. Biar dia nangis tak apa. Jadi jangan dia cinta barang-barang dia tu mesti dalam tangan dia, tak boleh lepas. Tangan dia mesti tak boleh lepas. Berikan pada orang semua. Ya, latihkan ya. Sayang terhadap keluarga dan senantiasa mengambil berat terhadap mereka. Lepas itu kita dulu-dulu ya, kalau cuti sekolah tidur rumah Pak Long, itu semua tidur rumah mak saudara kita. Biar dia taat dengan saudara tuanya. Sampai ketua biar dia taat. Sebab Nabi ada sebut hadis, abang yang tua menempati tempat bapa apabila tak ada bapa. Sampai sekarang ya, orang Hadramaut dia kalau nak mantu, kalau ada bapa nama bapa, kalau tak ada bapa, macam Habib Omar semua tu, mantu tak pakai nama dia tau. Taruh nama Habib Masyhur, masih ada Habib Masyhur lah. Sekarang mungkin Habib Atas ya. Taruh nama, kami Ali Masyhur menjemput tuan-tuan ke Walimatul Urus, iaitu anak anda kepada adinda kami Omar bin Hafiz, anaknya nama sekian-sekian. Nama Habib Omar kecil bawah, nama head letternya Abang Long punya. Begitu. Hormat abang semua gitu. Kalau makan dalam talam, makan dalam apa semua sama-sama hidang, nanti abang kau belum makan, kau jangan makan. Semua begitu ya. Apa-apa semua tanya abang bilang boleh ke tidak. Ajarkan dia, apa-apa konsult abang dia. Walau kecil-kecil saya teringat masa saya ditarim nak pergi ziarah Nabi Hud alaihi salam. Waktu ziarah, saya dah ziarah, saya balik lagi nak ambil tamu, ajak Habib Muhammad bin Abdullah Al-Adrus, guru kami. Anaknya kecil-kecil, ada nama Alwi, ada nama Husin, ada nama siapa lagi kecil-kecil. Dia bawa. Jauh perjalanannya tu, dalam dekat 2 jam baru sampai. Panas, tengah-tengah desert kita jalan. Lepas main Jumaat pulaknya kan panas. Dalam kereta anaknya kehausan, minta bapaknya air. Bapaknya dia bawa bekal air. Pak, minta air pak, minta air. Bapaknya kasih air. Dia nak minum, dia duduk belakang dengan ada abangnya. Dia nak minum, agak dapat air pun siapa dia bikin. Dia tak minum tau. Dia offer abang dia dulu. Bang, minum bang. Abangnya minum seteguk, baru kasih adik, baru adik minum. Kecil-kecil, kau jangan minum kecuali abang kau dah minum. Begitu punya adab. Allah. Sampai ketua. Kau tengok di sana kalau ada majlis kenduri kendara, ada majlis maulid kan, kita kalau ada orang kampung kerja kahwin kan, pergi katilah bang kau pergi kau pergi pukul apa, saya nak pergi pukul sekian, macam tak ada kena mengena kan. Mereka pastikan kumpul kat satu rumah, nanti pergi masuk dalam majlisnya, masuk sama-sama. Abang Long masuk, nanti abang Ngah masuk, nanti yang kecil baru masuk belakang. Deret sekali masuk. Dan adik-adik tak duduk sebaris dengan abang. Duduk dengan baris yang begitu. Anak saudara ikut belakang lagi. Allah. Sampai begitu, dengan hormat dengan orang tua kita. Kadang-kadang biarkan kita kalau apa-apa semua, matikan aircon, sejuk. Kadang-kadang kita semua dengan anak-anak kita semua, seberapa daya kita suruh hormat kepada orang tua. Kalau kita mati, siapa yang jaga dia? Kan bapa-bapa saudara dia. Tahan dia nak masuk apa ke, college ke apa ke, kita bapa kita boleh decide nanti. Bapak tanya Pak Long kau dulu apa pendapat dia.
Jadi dia tahu, jadi budak tu kena umpamakan orang lain, kena umpamakan saudara tuanya. Orang sekarang jangan kata Pak Long, mak bapak sendiri pun tak umpama. Anak dipinang orang, tak kasih tahu, Pak besok anak saya tunang tahu. Ya, datang Pak ayah. Allah, patut tak pinang pun kasih tahu dulu bapak dulu. Pak, ada orang nak pinang, jemput bapak datang. Macam apa pendapat bapak? Bapak bilang terima. Bapak bilang terima. Bapak tak berkenan lah budaknya. Bapak tengok tak bagus. Pahamnya? Tak terima. Bapak punya suara. Ini lagi. Apa-apa anak kita nak apa? Nanti bapak tanya abang. Bapak ni semua tanya abang dulu. Dia abang bapak. Bapak mesti tanya. Jadi bapak ada pemikiran, tapi dia orang tua, dia lagi faham fikiran. Dan itu ajaran Rasulullah, suruh kita hormat akan orang yang tua. Jadi dia tahu sistemnya begitu. Dia tahu sistem begitu. Nanti jadi yang tua pun ada rasa tanggungjawab terhadap adik-adiknya. Yang tua pun jadi contoh kepada adik-adiknya. Sebab itu dalam raja-raja semua paling tinggi yang nak jadikan putera mahkota anak yang tua. Anak yang tua yang diajarkan yang bawah-bawah semua untuk hormat dia, yang tua untuk sayang dia yang bawah, boleh bimbing yang bawah. Begitu ya. Yang tua jadikan putera mahkota. Baik. Hidupkan juga dalam dirinya semangat bencikan yang jahat dan menjauhkan diri daripadanya. Dan tidak suka menimbulkan rasa benci kepada ahli keluarga. Jangan kita umpat akak kita ke apa depan anak kita. Memang mak ngah tu memang gitu. Anak-anak dia nakal, dia kacau awak dia kacau awak anak-anak sepupu. Jangan begitu ya. Tak apa. Mak ngah tu garang. Tak apa. Pak, takut nak pergi mak ngah nanti anak dia gitu. Tak apa, sepupu kau tak ada apa-apa. Mak ngah sayang kau. Tak apa. Kalau kau tak betul, kau tak nak kena marah dengan mak ngah, kau jangan nakal. Kita bilang begitu ya. Jangan sampai dia bencikan dengan mak ngahnya. Apatah lagi kita nak pergi, tak nak ikutlah pak, nanti mak ngah suka bising. Namanya dah mula tak suka dengan keluarganya. Ikut apa boleh tak ikut. Suruh mak ngah duduk rumah kita lagi. Biar dia tak selesa tu dia punya pasal. Tapi kalau dari kecil kita latih tak sampai dia tak selesa. Kita dulu kan mak-mak saudara kita, mak long kita punya garang. Si nama mak long kan garang kan, dia tukang jeritkan budak. Tapi sayang semua. Garang tetap garang, tapi sayang tetap sayang. Mak long saya namanya Wakmal Jamaliyah. Panggilnya Wakmal. Garang, makan sirih, merah. Takut sekali kita, tapi sayang. Dan dia sayang kita, concern kita, jaga kita punya ahli wal tempat tidur pun dia tukang cekkan kita. Semuanya itu orang-orang tua dahulu semua jagakan dengan anak-anaknya. Dan tidak senang dengan orang-orang yang membuat kejahatan. Dengan orang yang membuat kejahatan, jangan senangkan ya. Jangan sukakan begitu ya. Kalau zaman sekarang lah dia tengok kartun apa semua, paling-paling tidak kau ajarlah sedikit apa akhlak dalam kartun tu. Dia tengok ini mana boleh dicuri orang, ini tak boleh, ini menipu. Ada satu cucu saya suka tengok kartun. Budak ni siapa saya pun tak tahulah apa namanya. Suka cakap bohong. Budak tu, budak gel lah. Bayar-bayar dia tengok. Nanti kalau maknya cakap apa, nanti cakap bohong. Dan apa cakap bohong kartun tu. Kartun cakap bohong. Tuan jangan ikut PL dia. Tak bagus. Nanti dia dalam kartun tu dia dah buat cakap bohong, nanti dia buat salah, nanti dia minta maaf dengan mak dia. Begitu. Tuan jangan kau ikut walaupun ada pelajaran situ. Kau jangan ikut ni PL tak bagus. Ni PL tak bagus, suka cakap bohong. Jangan begitu ya. Cerita apa semua tu, cerita-cerita apalah kartun-kartun semua tu kita tengok semua. Yang jahat-jahat apa semua sebutkan ini karakter jahat, ini karakter tak bagus, biar dia tak suka tengok karakter begitu. Nanti dia tengok cerita haiwan dengan kita pun dia tanya, tengok harimau terkam rusa pun, Yai, harimau jahat ke? Tak jahat, itu memang makanan dia boleh terkam. Jadi dia tahu apa bezanya, apa hak, apa yang bukan hak. Jadi anak kita kecil-kecil kasih tengok TV pun kasih dia ada develop, boleh pilih mana yang hak, mana yang tak hak. Seboleh-bolehnya ibu bapa harus menghapuskan perasaan cintakan dunia dan syahwatnya serta kecenderungan untuk mengecap kenikmatannya dari hati anak itu. Sebut tadi ya, jangan kemewahan, jangan apa semua. Allah, anak dah mula nak naik perawan aja ajak pergi pusat beli belah. You nak selendang apa? Mak yang pilihkan apa semua. Begitu apa semua ya. Jangan kasih dia kebendaan, jangan kasih dia hamburkan dengan kemewahan walau kita kaya sekalipun. Jangan hamburkan dengan anak kita kemewahan semuanya itu ya. Kasih berapa had batas kasih. Kita dah sebut tadi ya. Especially anak perempuan ya. Anak perempuan, anak lelaki pun sama lah ya. Anak perempuan kita kasih dia kemewahan apa semua. Jangan. Lokek sikit pun tak apa.
Takut nanti dia kahwin dapat suami yang tak mewah. Nanti dia rasa tak happy. Dulu my father, holiday cuma pergi Penang. Ingat pergi Hawaii. Hawaii tak ada. Apa barang semua tu dulu, ingat arwah yai dulu ya. Sampai mak semua rasa dia kalau dah kahwin pada bapak kita bukan orang mewah pun, orang Batu Pahat, orang Jelutong, kahwin mak orang Singapura. Tapi dapat suami rasa bahagia sekali. Apa barang kecil suami belikan rasa happy sekali. Dapat first gift daripada suami, pakaian ke apa, rasa happy. Pasal bapak dia had kan. Padahal arwah yai boleh tahan jugalah, tidak hidup susah juga ya. Boleh tahan jugalah, kemewahannya tu boleh tahan juga. Tetapi apa? Hadkan. Jadi bahagia tak bahagia nanti dapat suami baru bahagia. Kalau anak perempuan dapat suami yang sederhana pun dia terima. Kalau anak jantan lagi tak guna. Saya dulu masih counsel, kalau ahli ihwal rumah tangga orang minta kita counsel, kalau pasal ekonomi orang nak bercerai-berai, kalau bini yang bazir masih boleh selamatkan. Tapi kalau laki yang bazir susah. Bini, ustaz macam mana dia tengok dia belanja habis wang gini, beli makeup, beli ini, saya susah nak kontrol. Awak nak teruskan sikap awak gini, saya rekomen dia ceraikan awak jadi janda. Suka jadi janda? Suka? Tak nak ustaz, saya masih sayang suaminya lah, tak suka sayang suaminya memang suka jadi janda ya. Kita tengoklah gayanya, dia tengok dia sayang suaminya apa semua. Mau jadi janda, dia tak tahan dan dia tak perlu nak ikutkan awak punya kerena. Awak mau tak mau jadi janda, dia awak kontrol. Jangan kasih dia beli baju, monitor. Satu helai baju jangan beli tempoh berapa bulan. Satu helai barang beli aja ngadu mahkamah, kita akan pertimbangkan balik. Janganlah ustaz, tahan, boleh disiplin. Selang berapa bulan panggil lagi, alhamdulillah ustaz dia tak ada beli, tak gini apa semua. Okey, alhamdulillah, boleh lentur. Tapi kalau suami yang bazir tak guna, suami anak orang kaya, tapi lepas tu dah biasa hidup mewah. Ustaz, saya kerja, ustaz, saya tanggung diri saya sendiri, bukan rumah pun saya. Duit dia bikin apa? Asyik ganti sports rim, asyik beli necktie mahal, asyik apa mewah, asyik makan luar. Tapi semua saya yang bayar semua pun. Duit dia tu hambur aja semua dengan apa very lavishly belanja apa semua tu. Susah. Kita kalau laki-laki yang gitu macam mana kita nak dia? Dia yang ketua keluarga. Dah biasa nak usaha. Saya dah biasa style gini, saya dah biasa. Awak saudara isteri tak boleh. Tak boleh nak lentur. Kalau laki yang begitu susah. Jadi anak kita jantan baik, perempuan baik, kena betul-betul jaga sama dia. Dia dah besar, jadi suami yang tanggungjawab. Kalau tidak jadi suami yang pemalas. Isterinya yang kena kerja, dia yang duduk kat rumah selonjor saja. Tak boleh. Kasih anak kita tanggungjawab, anak laki-laki. Berjimat dan tanggungjawab. Anak perempuan kasih sikap tanggungjawab, kasih sikap sederhana. Bukan sikap yang berboros-boros, bermewah-mewah, ya. Betul orang tua kita dulu strict ya. Kadang strictnya bapak kita, mak kita. Kadang-kadang macam lokek kita rasa dia. Bukan lokek. Dia nak mendidik kita, jangan kebendaan. Ya. Jika ada tanda-tanda yang demikian itu dalam diri anak itu, maka hendaklah keduanya tidak membantunya untuk meneruskan kehendaknya, menolongnya dalam apa rupa sekalipun. Kerana yang demikian itu hanya mengekalkannya dalam sifat yang buruk itu dan memalingkannya dari jalan istiqamah, yakni jalan lurus yang dipuji. Kalau nampak cenderungnya anak kita nak ekstrim yang enak, tak nak yang ini, nak Kentucky yang besar gini, tak mau yang kecil begini umpamanya ya. Apa ayam goreng warung-warung saja tak nak, mesti nak KFC umpamanya lah ya. Umpamanya baju nak gini, sepatu nak gini. Nampak anak aku ni dah suka nak branded dari kecil. Jangan macam apa cara sekalipun jangan. Itu semua tak bagus. Jangan. Ini bagus, ini pun bagus juga. Kau tengok ini boleh koyak, ini pun boleh koyak juga. Jangan. Abah tak kasih, abah tak rela. Jangan macam mana biar dia marahlah sekalipun. Begitu ya. Kikis ya. Kalau nampak dia dah suka keduniaan, kikis. Nampak dia suka hiburan, kikis. Bentak, marah, disiplinkan sekali ya. Baik. Hendaklah kedua-dua ibu bapa menyuruh anaknya mengerjakan sembahyang dan puasa jika tahan apabila ia sudah mencapai usia 7 tahun. Apabila si anak sudah capai usia 10 tahun, mestilah kedua bapanya memukulnya jika ia meninggalkan sembahyang dan puasa. Hendaklah kedua ibu bapanya melarangnya bercampur gaul dengan anak-anak orang jalanan dan kawan-kawan yang jahat. Baik, kita sebut tentang sembahyang dulu ya. Anak kita tak boleh tidak umur 6 tahun dah kena latih sembahyang.
Umur 6 tahun sudah hakim sembahyang. Dan yang disuruh, suruh Nabi, hadis Nabi, suruh anak kau sembahyang pada usia 7 tahun, pukul dia 10 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun, 3 tahun training sampai dia boleh on his own sembahyang. 7 tahun. Maka umur 6 tahun dah mula ajarkan dia wuduk, apa-apa yang patut. Tapi dia belum boleh tangkap sangat sebab dia belum betul full mumayyiz. Umur 7 tahun dah tak boleh tidak sembahyang every waktu. Tengok sembahyang. Anak kita, baik 1 orang, baik 3 orang, baik 6 orang, baik 13 orang sekali anak kita. Semua dia punya wuduk sampai dia punya Assalamualaikum warahmatullahi. Dia punya nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Dia punya at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatulillah. Dia punya usalli fardal insya'i. Dia punya Allah mahdina fi man hadait. Semuanya dari kita. Semuanya dari kita. Dia punya a, ba, a, ta, ba, a. Semua tu, semua dari kita. Tanggungjawab kita. Tak boleh serah mak guru. Serah mak guru juga. Tapi kita kena cek apa anak kita belajar, apa anak kita tahu, apa anak kita tak tahu. Kalau anda ada anak 3-4 orang, tak pernah sekali pun anda semak bacaan sembahyangnya, tak pernah sekali pun anda cek dia punya betul tak betulnya, sampai dah tu sekali pun anda tak pernah dengar anda punya anak punya doa iftitah, sekali pun anda tak pernah cek dia punya ambil wuduk macam mana, anda bapa yang cuai, mak yang cuai. Taubat pada Allah Ta'ala. Yaumil akhir kita baca kitab Muhimmah, awal mula akan tahan seorang laki-laki nak masuk syurga ialah isterinya dan keluarganya. Isterinya tuntut macam begitu ya. Latih anak umur 6 tahun, 7 tahun, latih semuakan dia. Latihkan sembahyang. Jadi syarat dah umur 7 tahun semua syarat. Nanti dah kemudian kita syarat tengokkan dia. Sengaja dah masuk waktu, kita tak ajak dia sembahyang sama, tak apa semua. Kita tengok dia tengah main ke, tengah bikin kerja sekolah ke apa. Tengok dah dekat pukul 2 kita tanya. Tengok dia sembahyang sendiri ke tidak. Kau dah sembahyang? Belum. Apa lagi? Oh, tak dia bilang tak sembahyang ya. Kita nak sampai dia tahu waktu, dia tahu sembahyang sendiri. Tak dia bilang tak sembahyang ya budak ini. Besok tu tengok lagi. Masuk waktu aja dia kalang kabut sembahyang. Dia tengok nanti dia tahu bapak dia tengah perhatikan dia, tengah main-main dengan abang dia, tengok bapak dia tengok dia. Dia tahu lah ni bapak tengah monitor dia. Sampai 10 tahun. 10 tahun dah pre-akil baligh. Tak boleh tidak. Dari 3 tahun training bab sembahyang. Sampai umur 10 tahun sembahyangnya dah halus. Umur 7 tahun sembahyang peringkat permulaan. Bahasa masih baca, masih ada sikit pelat. 10 tahun bacaan dah halus, gerak-geri dah cukup, tumakninah semua dah ada. Semua umur 10 tahun semua sembahyang dah clear semuanya begitu ya. Minta maaf ya. Kadang saya dengar kawan-kawan duduk-duduk, orang tua-tua lah. Sekarang kita pun dah orang tua ya. Dekat pergi kedai makan ke, kadang-kadang pergi tour ke, pergi mana kan kalau pergi tour kan kita duduk makan-makan sama-sama dengan satu grup. Kalau tak pergi tour kita jarang duduk kawan-kawan dengan makan dan jarang keluar bual. Anak you tengah buat apa sekarang? Oh, anak I tengah ambil masters. Boy. Anak I apa pula, dia dah buka dia punya law firm lah sendiri. Boy. Bukan main, cita-citanya begitu. Cuba cita-cita anak aku jadi takwa, anak aku begitu. Tapi cuba test anaknya, kalau boleh sembahyang, you ada ajar anak you sembahyang. You ada itu. Tak tahulah wallahualam, kalau ada ya bagus. Jangan setakat anak I. Tapi anak you tahu sembahyang ke tak tahu sembahyang, bapaknya tak pernah cek. Tak bagus sekali ya. Tak bagus sekali. Jijik sifat yang sebegitu. Bukan tak bagus ya, jijik lagi ya. Dunia tu kiranya benda yang hampas ya, yang tak pakai akan hilang. Itu yang kau hamburkan anak kau. Itu yang kau nak banggakan dengan anak kau. Itu yang kau nak fill up anak kau. Itu yang kau nak jadikan anak kau keahlian baginya. Apa punya orang tua itu? Mesti perkara agama dahulu. Perkara agama anak kau ya. Mau 6 tahun, 7 tahun sembahyang, latih, tengok. Ambil sembahyang depan mata kita, tengok. Belum kena. Sini belum basah. Macam mana kau ambil sembahyang? Tengok. Belum angkat sampai naik siku. Tengok. Kali ambil sembahyang kita tak suruh kita datang sembahyang, kita tengok, perhatikan pula macam mana. Begitu ya. Test anytime. Dan asal kita dah ajar dia doa iftitah semua, doa apa semua anytime. Tengah main-main, tengah apa pun kawan, mari sini baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Okey dah, main balik. Anytime sini antara doa sujud baca apa? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Anytime kita nak, kita panggil dia. Sembayang dia kita monitor check. Ajar sembayang anak mula-mula sembayang kuat. Macam dulu Abu Bakar Bahsyuan ajar kita semua sembayang kuat. Baca
usalli fardadh dhuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allah kuat-kuat baca, aku nak dengar sampai salam aku nak dengar. Kemudian dia dah baca bagusnya bagus. Ini pelan, ini kuat, ini pelan, ini kuat, baru kita bilang sama dia. Jadi kita nak tengok, nak pastikan anak kita sembahyang semua tu clear depan mata kita. 3 years untuk training. First year 7 tahun sampai 8 tahun masih peringkat ngapalkan, ingatkan apa semua. 8 tahun dah mula nak dihaluskan. Setelah masuk 10 tahun dah clear sembahyangnya. 10 tahun tak sembahyang, pukul. Kerana sekejap lagi kalau tak dipukul, sampai bila akil balik bukan dipukul, dipancung kalau dia tak sembahyang. Kalau tak dipancung, dibakar dia kalau tak sembahyang. Maka baiklah kita pukulkan dia, ya. Anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, tengokkan dia punya sembahyang, paksakan dia punya sembahyang, cekkan dia punya sembahyang, ya. Jadi tak kena siksa anak-anak kita yang mil akhir nanti, tak kena siksa dengan Allah Ta'ala kerana jadi hamba yang derhaka. Awal mula sembahyang, cek mesti sembahyang. Sampai bukan kecil-kecil sahaja, anak kita sampai dah besar-besar. Dan anak kita dah kerja, dah kahwin pun, duduk Shah Alam, duduk KL. Pergi rumah dia tengok. Kita orang tua kan tengok, boleh patutkan tengok anak aku, tengok kok tak ada gaya sembahyang anak aku ni. Masuk waktu pun tak ada sibuk, anak bini dia pun tak ada sembahyang apa semua. Dah besar pun pada kita engkau budak. Di sini bapak dah 3 hari kat sini, aku tak pernah nampak kau sembahyang. Kau tak sembahyang ya? Kau tak sembahyang ya? Alah pak, kadang-kadang sibuk lah pak, terlepas sembahyang juga. Kalau sembahyang juga, ada sibuk juga, mana apa tahu, tinggalnya juga. Satu pun tak boleh tinggal waktu ini kan pak, dia dah, maknanya dia dah boleh compromise sembahyang dia kerana kesibukan dia. Apa nak bikin anak-anak gitu? Lempang sekali. Itu ajaran siapa? Habib Abdillah Jufri, dia garang tau. Lempang, dia dah besar macam mana pun dia anak kita lempang. Kurang ajar kau. Habib Abdillah pun dah marah orang mesti gitu cara anaknya. Kurang ajar kau, aku dah latih kau dari kecil. Ngamuk, jengkel, create scene pun tak apa. Jadikan isu pun tak apa, big issue pun. Aku dah ajar kau sembahyang, jangan salahkan. Ni kok bini dia lah ni, itu jangan. Kalau anak kita baik, bini dia jadi baik. Pasangan kita baik. Pasal anak kita pun 2 kali 5, dia tak boleh bimbing. Aku dah ajar kau dari sembahyang, kau kecewakan aku, kau kecewakan mak kau. Aku tak suka. Dia serve makan, jangan makan. Yang sogok, lepas tu sudah lapar, saya tak maaf pak, mari kita makan malam. Ya, kau masak apa? Kena sogok dengan ketam aja terus senyap bapaknya. Jangan. Aku tak nak makan, aku tak suka, hati aku tak selera nak makan. Tengok besok macam mana reaksi dia. Nampak tak itu? Terus itu jam juga jengkel balik, itu jam semua. Pak, jangan pak, dah malam-malam aku nak balik, aku nak naik Grab pun tak apa. Aku nak balik. Tak ada bas malam pak. Apa nak balik? Apa batu pak dari Shah Alam? Apa bas belum tutup? Aku tak peduli, aku nak tunggu stesen bas, aku tak selesa nak duduk rumah kau. Sampai begitu sekali. Duit tambang tak mau, 1 sen pun tak mau. Angkat kaki balik. Lepas seminggu call dia balik. Macam mana? Kau dah sembahyang? Dah pak? Betul. Sekejap-kejap call dia, pukul 3 telefon. Kau dah sembahyang? Nampak sudah pak. Nampak kan dah mantap kan ya? Ini anak yang kita dah latih sembahyang dan cuai belakang hari. Nampak dah mantap, lepas 2-3 minggu datang balik rumah dia. Pastikan waktu sembahyang kau tak orang cakap, kau tengok dia bentang sejadah ke tidak. Bentang sejadah, dah pakai baju Melayu, ada sembahyang dah. Kau tak sembahyang, create lagi, marah lagi, semua begitu. Pastikan, walau dah besar sekalipun anak kita. Ini anak yang kau dah latih dari kecil lah. Kalau dari kecil kau tak pernah latih, kau jangan menjerit lah. Kalau besar dia jeritkan kau balik. Begitu ya. Latih kecil. Begitu ni ajaran Habib Abdillah. Tengok. Dan awal mula kita kahwin, cek isteri kita punya sembahyang. Puasa dengan sembahyang lain. Puasa 1 hari 5, sembahyang 1 hari 5 waktu. Zuhur masih belum okey sangat, asar dihaluskan lagi. Asar belum okey sangat, maghrib dihaluskan lagi. Ni hari 5 waktu belum okey sangat, besok 5 waktu dihaluskan lagi. Sembahyang. Puasa pulaknya, kalau sembahyang kita bolehlah mula ngapal-ngapalkan dia umur 6 tahun lebih. 7 tahun dah nak start. Puasa tak ada nama latih kecuali umurnya sudah 7 tahun. Dan nama dilatih tu latih, bukan paksa. Dan bergantung kepada budaknya juga. Kalau budaknya sihat, fit, umur 7 tahun dah latih, tak puasa, tak makan. Sarapan pukul berapa? Pukul 10 pagi baru boleh sarapan. Lepas tu jangan sarapan, jangan makan lagi. Jangan makan lagi. Pukul 4 petang baru boleh makan. Jadi gapnya besar. Kasih makan itu. Besok naikkan lagi, pukul 11 baru kasih makan. Taruhlah tengok tahan daya ketahanan budak tu. Besok sampai pukul 11 tak makan kecuali pukul 5. Kemudian naik pukul 12, naik sampai dia boleh full. Kalau biasa budak yang sihat umur
7 tahun 3-4 hari dah boleh dapat full day. Paling-paling lama seminggu lah dapat full day puasa. Latih. Jangan paksakan. Jangan budak umur 7 tahun, budaknya kurus, cengkung, angkat beg pun tak kuat. Kau paksakan dia puasa. Jangan. Dia belum wajib. Latih sampai dia mudah dia rasa puasa. Allah Ta'ala berikan dia rahmat, dia mudah dia puasa. Nanti ada long term side effect. Kalau dia belum kuat betul, kau paksakan dia, nanti sampai tua dia suruh dia paksa puasa, dia benci puasa. Sebab pada dia yang nama puasa tu letih. Dia ada setan pun cocok kepada hati dia. Dia ada ingatan bahawa dia ada bad memory mengenai puasa. Tapi kalau dia dah sihat, dah kuat puasa, dia akan mudah dia puasa. Dia akan suka puasa sunat. Anak-anak kita nanti apabila dah besar. Baik ya. Jadi sembahyang dan puasa kena latih anak-anak kita ya, kena cek. InsyaAllah kita akan sambung pada yang bawah sekali. Hendaklah kedua ibu bapanya melarangnya bercampur gaul dengan anak-anak jalanan. InsyaAllah akan kita sebut lagi nanti pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin.